Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan Tanam SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. Hari ini Cikgu nak bincang satu lagi bahagian berkaitan dengan pengajian perniagaan penggal 2 di bawah tajuk pengurusan. Okey, so Cikgu akan bincang berkaitan dengan kepimpinan, iaitu jenis kepimpinan. Okey, so jenis kepimpinan ni ada 4. Jadi, kamu sebagai calon sepatutnya boleh membincangkan jenis-jenis kepimpinan termasuklah transaksional, transformational, karismatik dan juga berwawasan. Okey, dibagi kepada 4 ya. Ini fakta khusus jadi kena sebut dengan betul. Okey. Okey, let's start with the first one, kepimpinan transaksional. Okey. Di sini pemimpin menentukan apa yang perlu dilakukan oleh subordinat. Transaksional ni, dia yang tentukan apa yang perlu dilakukan supaya mereka boleh mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Okey, so mereka menentukan apa yang perlu dilakukan. So di sini, pemimpin ni memberi penekanan pada peranan penyediaan dan penilaian prestasi. Okey, mereka sangat pentingkan supervision, penyediaan dan juga penilaian prestasi. Jadi, pekerja yang berjaya mencapai matlamat atau tugas yang ditetapkan, mereka akan diberi ganjaran yang sesuai. Jika mereka gagal, mereka akan menggunakan hukuman. So di sini, nampak tak? Transaksional ni dia menggunakan ganjaran untuk memastikan matlamat tercapai. Okey, so mereka menentukan apa yang mereka buat. Jadi, ganjaran ni bergantung pada tugas yang dijalankan oleh subordinat. Okey. Contoh, pengurus kilang pakaian beri bonus untuk pekerja yang berjaya mencapai prestasi kerja yang ditetapkan. Itu dipanggil kepimpinan transaksional. Okey. Apa keyword dia? Ingat, menentukan apa. Jadi, mereka tentukan apa yang perlu dibuat oleh subordinat. So, macam mana nak pastikan mereka buat apa yang tentukan? Penyeliaan, supervision. Okey. Kalau buat, dapat ganjaran. Tak buat, akan dikenakan denda. Itu dipanggil kepimpinan transaksional. Decide what people supposed to do, supervise, ganjaran atau denda. Ini dah jawapan untuk kepimpinan transaksional. Bagi huraian dan contoh. Okey. Kita pergi kepada yang kedua, iaitu kepimpinan transformational. Okey. Transformational ni, pemimpin bertindak sebagai ejen perubahan. Dia adalah changing agent. Okey, dia bertindak sebagai ejen perubahan. Dan dia akan buat perubahan yang drastic changes, perubahan yang ketara. Okey, itu kepimpinan transformational. Okey, mereka mungkin mengubah misi dan visi organisasi dan menggerakkan subordinat untuk mencapai visi. Dia akan membawa, nampak tak? Dia membawa subordinat untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Okey, itu dipanggil transformational. Okey, dan kepimpinan transformational ni, dia memberi penekanan pada proses kerja. Bagaimana kerja dilakukan. Okey, bukan hasil kerja. Proses kerja. Okey, contohnya, pengurus kilang pakaian ubah waktu kerja untuk kurangkan bilangan pekerja. Itu dipanggil perubahan yang drastik. Okey, membuat perubahan ni untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Okey, so keyword dia apa? Agent. Agent perubahan. Membuat perubahan yang drastik. Ubah visi atau misi dan menggerakkan subordinat. Nanti dipanggil kepimpinan transformational. Okey, keyword dia apa? Ejen perubahan, buat perubahan drastik, ubah visi dan misi, menggerakkan subordinat. Okey, we call that transformational. Okey. Okey, yang ketiga, kepimpinan karismatik. Karismatik ni pemimpin yang ada kelebihan tersendiri. Okey, contohnya dia mampu mendorong pekerja, boleh memberi arahan yang jelas, boleh mempengaruhi subordinat untuk menyiapkan tugas yang telah diarahkan. Jadi, pekerja ikut dia sebab dia ada kelebihan tersendiri. Okey, dia ada hubungan rapat dengan subordinat. Okey, mempunyai kuasa rujukan yang tinggi. Itu dipanggil kepimpinan karismatik. Okey, ada sifat kendiri yang tinggi, kualiti peribadi yang boleh dicontohi. Contohnya budi bahasa, menepati masa, menghormati orang lain, okey, memahami perasaan orang lain, bertimbang rasa. Itu kepimpinan karismatik. Okey. Contoh, pengurus kilang pakaian mempunyai personaliti yang baik seperti menepati masa dan budi bahasa yang baik akan dihormati oleh pekerja kilang. Itu menunjukkan kepimpinan
charismatic. Okey. So keyword dia apa? Kelebihan tersendiri. Kelebihan tersendiri ni berkaitan dengan kualiti peribadi. Okey. Menepati masa, bertanggungjawab, okey. Berbudi bahasa, okey. Hubungan baik dengan subordinat. Itu kepimpinan charismatic. Okey. Okey, yang keempat, kepimpinan berwawasan, visionary. Okey. So, kepimpinan berwawasan ni, pemimpin ni membentuk wawasan yang realistik dan munasabah. Dia membentuk sasaran, okey, membentuk wawasan yang realistik dan munasabah untuk mencorakkan masa depan organisasi. So, dia bentuk wawasan yang boleh dicapai dan reasonable, munasabah. Okey. Dia juga mampu menentukan ala tuju organisasi. Dia buat perancangan, dia buat analisis SWOT, okey, menentukan ala tuju atau wawasan organisasi berdasarkan apa yang telah dirancang. Okey. Dia kenal pasti wawasan dan mampu menerangkannya kepada orang lain. Itu kebolehan yang ada pada kepimpinan berwawasan. Okey, nampak tak? Dia ada wawasan yang jelas, wawasan yang realistik, dia mampu membawa semua pekerja ni untuk mencapai wawasan yang telah ditetapkan. Okey. Contohnya, pengurus kilang pakaian memberitahu pekerja tentang wawasan yang ingin capai yang menguntungkan pekerja dan organisasi. Jadi, pengurus kilang beritahu pekerja apa yang nak capai dan macam mana wawasan ni boleh membantu mereka dan juga organisasi. Itu kemampuan untuk menerangkan pada orang lain. Okey. So, apa keyword dia? Bentuk wawasan, ala tuju, menerangkan wawasan. Okey. So, cikgu dah bincang 4 jenis kepimpinan, transactional, transformational, charismatic dan berwawasan. Setiap satu ada keyword yang kamu kena hafal. Okey. Kita perhatikan contoh soalan. Senaraikan 4 jenis kepimpinan. Ni soalan mudah ni. Tak perlu uraian. Just senaraikan saja. Tapi make sure sebut dengan betul. Sebab ni fakta khusus. Kalau salah, kamu akan hilang markah. Okay? So, transactional, transformational, berwawasan, charismatic. Depan tu mesti ada perkataan kepimpinan. Okay? Uraikan 3 jenis kepimpinan. Sama juga, 1 fakta, 1 uraian. Okay? Kamu dapat 2 markah. Contohnya, kepimpinan transaksional, pemimpin menentukan apa yang perlu dilakukan oleh subordinat untuk mencapai matlamat mereka dan juga matlamat organisasi. 2 markah. Kepimpinan transformational, pemimpin bertindak sebagai ejen perubahan dan membuat perubahan yang drastik dalam organisasi. Jadi kamu dapat 2 markah. 1 fakta, 1 uraian. Jelaskan 2 jenis kepimpinan. Jelaskan 6 markah ya. Jadi 1 fakta, 1 uraian, 1 contoh. Kepimpinan transaksional. Pemimpin menentukan apa yang perlu dilakukan oleh subordinat untuk mencapai matlamat. Contoh, Encik Mahmud yang merupakan pengurus besar sebuah pasaraya telah menetapkan sasaran baru untuk setiap pengurus cawangan dan menetapkan ganjaran yang lumayan untuk mereka yang mencapai sasaran. 1 fakta, 1 uraian, 1 contoh. Okey? Jelaskan jenis kepimpinan yang berikut. Fakta telah diberikan. Jadi kamu kena bagi 1 uraian dan 1 contoh. Sama macam tadilah. Tadi kena bagi fakta. Yang ini fakta telah diberikan. Just bagi uraian dan contoh. Okey? Jangan gabungkan dua-dua, asingkan. A, B. Okey? Ini pun sama ya. Jelaskan jenis kepimpinan yang berikut. Karismatik, kepimpinan berwawasan. Sama juga. Okey, 1 uraian, 1 contoh. Asingkan jawapan kamu A, B. Okey? Alright, kalau kamu diminta jelaskan perbezaan. So, mungkin kamu diminta bezakan transaksional dengan transformational. Okay? Atau berwawasan dengan charismatic. Okay? Tak kira lah apa soalannya. Aspek perbezaannya ada 3. 1, sifat, ciri atau punca kuasa, cara, kesan. Jadi, perbezaan jawapan ni ada 3. Okay? 3 aspek yang kita boleh bezakan. Okay? Di sini, cikgu nak bincang 2 dimensi iaitu cara dan kesan. Transaksional, pemimpin menentukan apa yang perlu dilakukan oleh subordinat untuk mencapai matlamat. Cara, dia tentukan. Transformational, membuat perubahan drastik. Cara ya. Kesan, pencapaian matlamat organisasi, proses kerja semakin lancar. Itu cara dan kesan. So, kalau ditanya karismatik dengan berwawasan, cara menjawab sama. Dimensi, berikan 2
keyword yang menunjukkan cara dan kesan. Okey. Okey, soalan berbentuk kes. Okey, tengok kes ni. Cik Hidayah merupakan pengurus besar syarikat Vision Berhad. Sebelum beliau mengambil alih syarikat ni mempunyai pelbagai masalah kewangan dan hampir disiarkan muflis. Okey. Beliau berjaya mengubah syarikat ini menjadi syarikat pengeluaran pakaian terbesar di Malaysia. Ini disebabkan oleh penstrukturan semula organisasi yang dilakukan oleh Cik Hidayah. Cik Hidayah telah bentuk visi baru dan mengadakan beberapa siri perjumpaan dengan pekerja untuk memastikan pekerja memahami dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai visi tersebut. Beliau juga wujudkan sebuah jabatan R&D untuk menghasilkan reka bentuk pakaian baru. Beliau juga berjaya membuka subsidiari di Indonesia dan Thailand untuk menguasai pasaran pakaian di negara tersebut. Cik Hidayah berpandangan, syarikat Vision mampu menjana pendapatan sebanyak 1.5 bilion dalam masa 3 tahun lagi dengan strategi mengembangkan perniagaan di negara Timur Tengah, China dan India. Jelaskan jenis kepimpinan yang diamalkan oleh Cik Hidayah. Okey. Jadi bila baca kes ni, kita nampak ada dua jenis kepimpinan. Okey, ada dua jenis kepimpinan. Contohnya dia ada perkataan dia buat penstrukturan semula organisasi. Maksudnya dia buat perubahan. Kalau perubahan apa keyword dia? Transformational. Okey. Dia bentuk visi baru. Ini menunjukkan dia ada wawasan. Okey. So di sini ada dua jenis kepimpinan. Iaitu kepimpinan transformational dan juga kepimpinan berwawasan. Okey. Tengok jawapan dia. Kepimpinan transaksional. Beri uraian dan kaitan kes. Okey. Kalau kamu tak pasti dia ni transformational atau berwawasan, boleh ulang kaitan kes tak apa. Pemeriksa akan tentukan nak bagi markah atau tidak. Tapi fakta kena betul lah. Okay? So, kepimpinan transformational ni maksud dia sebagai ejen perubahan. Lepas tu, apa kaitan kes yang menunjukkan dia ni membuat transformational? Iaitu, ubah syarikat menjadi syarikat pengeluaran pakaian terbesar di Malaysia. Disebabkan oleh penstrukturan semula organisasi. Beliau wujudkan jabatan R&D. Semua ni menunjukkan dia buat transformational. Okay? Beliau berjaya membuka subsidiari di Indonesia dan Thailand untuk menguasai pasaran. Semua ini menunjukkan transformational. Perubahan yang dibuat. Okay? Berwawasan. Berjaya membentuk wawasan yang realistik dan munasabah dan mampu menentukan alat tuju organisasi. Apa kaitan kes dia? Membentuk visi baru. Mengadakan perbincangan dengan pekerja supaya mereka faham dan bersungguh-sungguh untuk mencapai visi. Beliau juga ada wawasan, iaitu syarikat akan mendapat pendapatan sebanyak 1.5 bilion jika berjaya dengan strategi mengembangkan perniagaan di Timur Tengah, China dan India. Okey, yang ni katakan kamu rasa yang ni transformational, tak apa, letak di sini. Biar pemeriksa tentukan nak bagi markah atau tidak. Okey, so kaitan kes ni boleh ulang ya. Okey, fakta tak boleh ulang. Kaitan kes ni boleh ulang. Kalau kamu rasa ini mungkin berwawasan, tak apa letak di bawah. Tak salah. Okay. Alright. So, harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu. Okay, jangan lupa subscribe. Okay, like dan juga share dengan kawan ya. Harap apa yang cikgu sampaikan tentang jenis kepimpinan ni bantu kamu untuk skor dalam pengajian perniagaan STPM Penggal 2. Jangan lupa komen belajar. Bye. Good luck.